Okey, terima kasih banyak untuk teguran, okey, supaya cikgu record. Okey, terima kasih banyak. Alright. So, kita lihat di sini. Okey, contohnya, okey, soalan nombor 1. Sumber sejarah terbagi kepada 2. Ini confirm tingkatan 1, bab 1. Nampak tak? Jadi itu nombor 1. Soalan nombor 2, zaman prasejarah. Juga adalah tingkatan 1, bab 3. Bab 3 ya. Okey. Kemudian soalan 3. Bila tengok Kesultanan Melayu Melaka, barulah masuk bab tingkatan 2. Tingkatan 2 sejarah iaitu bab yang kelima. Okey, Kesultanan Melayu Melaka. Dan okey, soalan yang keempat, kalau kamu lihat, okey, kaum di Sarawak. Bermakna ini adalah sejarah tingkatan 2, bab yang ke-10. Nampak tak? So dia berikan 2 soalan tingkatan 1, 2 soalan tingkatan 2. So kamu kena jawab juga semua soalan ini. Tidak ada pilihan. Okey, tak ada pilihan. Itu memang biasa berlakulah untuk sejarah tingkatan 2. Kertas peperiksaan akhir tahun. Baik. So kita nak mulakan menjawab. Okey, kamu dah sedia dah sedia, kita akan mula menjawab dan cikgu akan ajar bagaimana untuk menjawab satu persatu soalan 1A dan B dan sebagainya. Alright. So dah sedia. Okey, baik Sylvia, bagus Sylvia. Okey, kita akan teruskan. Baik. So kalau mana-mana yang tak ingat, okey, bagi tahu cikgu. Contohnya okey, kalau soalan nombor 1, kalau kita lihat di sini. Soalan nombor 1, okey, sumber sejarah terbagi kepada 2, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey. Kemudian kamu lihat, okey, ada sumber primer, sumber sekunder. Baik cikgu, macam mana nak jawab? Mudah je. Kamu tengok sumber primer dan sumber sekunder, kemudian kamu tengok berapa peruntukan markah dia. Markah dia adalah 2 markah. So kalau 2 markah bermakna bagi jelah 1 fakta dan 1 huraian. Ataupun 1 fakta dan 1 contoh. Baik, sebagai contoh begini. Okey, cikgu tulis kat sini ya. Okey, kena ingat jawab dalam bentuk ayat. Okey, begini. Sumber primer okey, adalah sumber yang sumber sejarah sumber sejarah yang belum diolah dan diterbitkan. Belum diolah dan diterbitkan. Okey, contoh, bagi contoh terus. Okey, contoh sumber primer adalah adalah seperti ataupun ialah batu bersurat. Apa lagi? Okey, fosil. Okey, dan berikanlah. Okey, kalau beri contoh tu berilah dalam 3 kan. Barulah nampak cantik sikit. So sumber primer, contoh sumber primer ialah batu bersurat, fosil dan artifak. Cukup. Cikgu, cukup ke untuk 2 markah? Cukup? Cukup macam tu. Satu definisi, satu lagi dia punya contoh. Cukup 2 markah. Okey. So cikgu rasa pelajar-pelajar tingkatan 2 ni memang dah hebat sejarah tingkatan 1, betul tak? Kamu dah tahu semua kan sejarah tingkatan 1. Alah, itu semua dalam poket kamu je, Faris Hamzah. Nak tanya kamu lah Okey, sejarah tingkatan 1. Kamu ni banyak yang ingat-ingat lupa ke lupa-lupa ingat? Mana satu? Ingat-ingat lupa ke lupa-lupa ingat? Lupa-lupa-lupa, Faris Hamzah. Messi ni? Langsung. Tak ingat langsung. Okey, langsung tak ingat Wah, kan? Perlu tulis contoh ke? Ya. Sebab contoh itu akan memberi markah. Okey. Sampai je ingat. Cikgu faham. Sampai je ingat. Betul. Tapi sebenarnya ada dalam ni. Cuma kamu tak nak keluarkan je. Kamu pemalu orangnya kan? Pemalu orangnya. Sebab tu tak nak keluarkan dia punya fakta. Betul kan? Betul Roy Betul Izzah kan? Betul tak? Kalau lu Takut. okey, shy cat. Malu-malu kucing. Ya, betul. Baik, tak apa. Sumber sekunder pula. Okey, kita boleh tulis. Sumber sekunder. Okey, adalah lawan bagi sumber primer, iaitu sumber sejarah yang telah
telah diolah dan diterbitkan. So dia kata lawan sahaja. Kata lawan sahaja. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang telah diolah dan diterbitkan. Contoh sumber. Berikan contoh sumber sekunder. Ialah seperti majalah, kemudian buku teks, okey, buku teks, ya, dan juga surat khabar. Ya, betul. Apa pula mangsa tu? Surat khabar. Okey. Mangsa lain macam kau punya ayat ni. Bukan Bukan. Kau ingat apa? Apa? Mangsa Suka hati kau je. Okey. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang telah diolah dan diterbitkan 1 markah. Contoh sumber sekunder ialah majalah, buku teks dan surat khabar. 2 markah. Full mark. Dapat full mark. Simple. Surat khabar lama untuk dijual, pandai. Okey. Baik, itu untuk menjawab soalan yang ada 2 markah. Baik, kita teruskan. Okey, sejarawan menggunakan yang B sejarawan menggunakan 3 kaedah. 3 kaedah dalam penyelidikan sejarah. Senaraikan kaedah tersebut. Kalau soalan ini diberikan 1, kemudian 2, kemudian 3, kamu boleh terus saja isi. Terus saja isi 3 kaedah tu. Tapi kalau tak ada 1, 2, 3 macam mana cikgu? Kalau tak ada 1, 2, 3 ini, maka kamu kena buat dalam bentuk ayat. Kena buat dalam bentuk ayat ya. Okey. Jadi kita tengok 3 markah kan. Maknanya kena bagi 3-3 markah. Okey. So, kita boleh tulis kaedah. Kaedah dalam penyelidikan sejarah ialah kaedah bertulis dan kaedah lisan. Itu baru 2. Kena beri 1 lagi. So macam mana nak buat cikgu? Gunakan ayat penanda wacana. Selain itu, penyelidikan sejarah juga menggunakan kaedah arkeologi. Cukup 3 markah. Nampak tak? Senang kan? Kaedah bertulis, kaedah lisan. Selain itu, penyelidikan sejarah juga menggunakan kaedah arkeologi. 3 markah. Simple. Simple, mudah. Pimple, jerawat. Baik. Jangan keliru. Baik. So, kita teruskan. Waduh. Okey, soalan yang C. Kita nak tengok soalan C. Pada pandangan anda, macam mana pandangan anda? Oh, cikgu, pandangan cikgu kabur lah. Kena pakai spek. Jelas. Pada pandangan saya yang jelas. Tapi tak apalah. Okey, so ramai yang pakai spek kat sini kan. Okey. Baik, pada pandangan anda, kita lihat pada pandangan anda, mengapa kita perlu, the reason why kita perlu mempelajari sejarah. So, nak menjawab soalan ini adalah soalan kebat. Sebab terpaksa. Ini adalah soalan kebat. Walaupun terpaksa, tetapi kita belajar untuk dapat A dalam SPM. Oh boy. Itu dalam pendidikan. Tetapi sebenarnya kenapa kita perlu belajar sejarah? 3 markah. Nak buat macam mana cikgu? Jom kita tengok. So, untuk soalan mengapa kita perlu belajar sejarah? Pertama sekali kita tahu apa dia. Kalau kamu dapat soalan macam ni, kamu boleh terus sketch tau. Sketch kat tepi. Kebatnya. Yang pertama sekali. Untuk apa? Kita tahu. Mengetahui. Mengetahui asal usul. Asal usul itu 1. Kemudian yang kedua iaitu memupuk semangat patriotisme. Macam tu. Maknanya semangat cintakan negara. Dan yang ketiga,
Satu lagi, okey, kenapa kita perlu mempelajari sejarah? Untuk berbangga. Okey, berbangga dengan warisan warisan negara, warisan sejarah negara. Yes, itu cara dia. Okey, dapat 3 markah. Okey, so kalau buat macam ni, kamu terus buat ayat. Ingat bila soalan pada pandangan anda, kena mula ayat pada pandangan saya. Kena. Jadi sebab itu kita akan buat pada pandangan saya, kena buat macam tu. Pada pandangan saya, kita perlu mempelajari sejarah, okey, untuk mengetahui asal usul, okey, asal usul, okey, kita boleh buat asal usul sesuatu, okey, perkara. Okey. Boleh Sylvia. Boleh Sylvia. Okey. Boleh saya letak supaya generasi akan datang dapat mengetahui apa-apa yang sudah berlaku. Boleh. Okey, tetapi macam kalau kita tengok, okey, macam jawapan Sylvia, dapat memahami adat istiadat tradisi dan budaya bangsa, betul. Tapi kalau macam Melody, boleh saya letak supaya generasi akan datang dapat mengetahui. Itu bukan the reason why kita belajar sejarah. Why kita yang belajar sejarah? Adakah kita belajar sejarah supaya generasi akan datang akan tahu apa yang berlaku? Bukan. Kita belajar sejarah untuk diri kita. Untuk diri kita tahu asal usul. Untuk diri kita dapat pupuk semangat patriotism. Dan untuk diri kita berbangga dengan warisan negara sendiri. Ya, betul. Asal usul di sini, ya, boleh juga, Roy. Boleh. Asal usul sesuatu perkara seperti asal usul negara, asal usul diri, asal usul keluarga. Itu sejarah. Ya, ini daripada sudut diri kita sendiri. Sebab dia tanya pada pandangan anda. Maknanya pada pandangan saya lah. Untuk diri saya. Macam tu. Jadi kamu kena tengok apakah the reason why saya perlu belajar sejarah. Kenapa saya perlu belajar sejarah? Untuk mengetahui asal usul sesuatu perkara. Okey. Kemudian seterusnya, saya dapat memupuk macam tu, memupuk semangat patriotisme. Okey, patriotisme banyak sangat. Okey, patriotisme. Okey, iaitu okey, cinta akan negara. Macam tu. Maknanya kamu boleh tambahkan sikit, berikan definisi patriotism, iaitu cinta akan negara. Dan yang ketiga, akhir sekali kita guna penanda wacana. Akhir sekali, okey, dengan mempelajari sejarah, mempelajari sejarah, okey, saya dapat berbangga dengan warisan sejarah negara. Itulah. So kalau kamu ada jawapan lain yang relevan, boleh diguna pakai. Contoh macam ada yang kata tadi, iaitu kita juga dapat memahami adat istiadat, tradisi dan budaya bangsa. Juga dapat markah. Juga dapat markah. Okay. As long as ianya relevant atau sesuai dengan kehendak soalan. So dapat berapa markah cikgu? Inilah dapat 3 markah. Okay. Okay, dapat 3 markah. Simple. Alright. Dah dapat jawapan. Okay tak? Alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan yang kedua. Tapi kalau boleh kasih banyak kan? Okay. Kalau kamu nak bagi banyak, boleh. Tak ada masalah, Roy. Tapi, well, kamu tahulah, peperiksaan ini memberikan ruang masa yang terhad. So, kamu kena jawab dalam tempoh masa yang terhad. So, bagi cikgu ya, just keep it nice dan keep it, orang kata apa? Kita kata sesuai untuk markah itu. So, kalau kamu bagi 4 ke 5 ke, tetapi markah tetap bagi 3. Tetapi ianya akan membazirkan masa untuk kamu beri lebih. Nampak tak? So, kalau 3 markah, just bagi 3. Kalau 2, bagi 2. Boleh jadi backup. Bermakna kamu tak yakin dengan fakta-fakta kamu sebelum itu. Betul tak? Okay, so practice.
Kalau jenis yang cepat siap tak apa. Kalau ada masa lebih tak apa. Teori je. Betul Roy. Baik. Soalan yang kedua. Okey, Malaysia juga mengalami zaman prasejarah. Ini bab 3 tingkatan 1. So untung kamu ya, okey, mempelajari masuk kelas pada malam ini kerana at least dapat refresh. Okey, teori ataupun bab-bab tingkatan 1. Jadi kalau kita lihat Malaysia juga mengalami zaman prasejarah. So rajah berikut menunjukkan zaman-zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik dan zaman Neolitik. Okey. So kita lihat di sini, jelaskan maksud zaman prasejarah. Okey. Kalau maksud zaman prasejarah, iaitu kamu tengok peruntukan markah berapa? Berapa markah yang dia nak bagi? Satu je. Kalau satu, bagi satu je lah. Bagi satu. Iaitu kamu boleh mulakan ayat dengan zaman prasejarah. Okey, prasejarah bermaksud zaman yang mana zaman manusia belum mengenal tulisan. Belum mengenal tulisan. Itu zaman prasejarah. Maknanya sebelum ada tulisan itu dipanggil zaman prasejarah. Bila manusia telah mula menulis, telah mula menulis manuskrip dan sebagainya, maka bermulalah, tidak ada lagi lah dan tamatlah zaman prasejarah. Zaman prasejarah tak ada buku 55, tak ada. Tak ada buku 55 tak ada. Tak ada buku 555, tak ada. Okey. So, cukup ke ni cikgu? Okey. Cukup ke ni cikgu untuk zaman prasejarah ni? Cukup ke satu markah? Cukuplah. Sebab ini memang maksud dia, iaitu zaman manusia belum mengenal tulisan. Okey, so itu zaman prasejarah. Okey. Kemudian yang B, nyatakan dua aktiviti zaman prasejarah. Okey, kita tengok dua markah. Dia minta dua aktiviti. Maknanya kita boleh berikan dua aktiviti. Okey. So, aktiviti zaman zaman prasejarah adalah apa? Cikgu bagi peluang kepada kamu tuliskan jawapan dalam grup chat sekarang. Siapa bagi jawapan, cikgu berikan hadiah online. Okey. So Anet dah bagi satu. Lain. Seorang satu, letakkan jawapan. Okey. Letakkan dalam grup chat. Okey. Faris Handsome, melukis Melukis. Melukis okey. Memancing Sylvia. Be serious lah. Okey. Basuh baju. Okey, menggunakan buat gunpowder. Suka hati korang aja. Okey. Memakan. Buat phone. Itu bukan zaman prasejarah, pandai. Okey. Baik. So order Grab. Melampau sangat tu. Okey. Baik. So kita boleh ambil antara je. Iaitu zaman prasejarah. Okey. Zaman prasejarah ada ke menternak binatang? Kita boleh ambil yang awal lah. Zaman prasejarah, iaitu aktiviti zaman prasejarah adalah memburu binatang. Memburu binatang, dan menangkap ikan. Kemudian kamu boleh bagi tahu juga ya, selain itu terdapat juga manusia mengutip hasil hutan. Maknanya mengutip buah-buahan dan sebagainya. So, kalau kamu kata, cikgu, ini dah ada 3 ni cikgu. Iyalah, bab kata Roy tadi kan. Iaitu apa? Bagi backup. Ini backup lah ni. Sebenarnya memburu binatang dah 1. Menangkap ikan dah 1. Cukuplah. Cukup. Tapi kalau nak backup bab kata Roy, nak backup, jadi boleh tulis mengutip hasil hutan. Okey, itu zaman prasejarah. Baik. Dr. Stone dia buat alat laibat. Okey, baik. Tahap-tahap zaman prasejarah. Okey. Baik, tahap-tahap zaman prasejarah, kita tahu tahap-tahap zaman prasejarah ini ada banyak.
Tapi kita nak bagi berapa cikgu? Okey, kamu tengok markah dia berapa. Okey. Dia suruh buat jawapan lebih. Betul, betul Izzah? Boleh juga. Kan? So kalau kita lihat di sini, tahap-tahap zaman prasejarah ni dia nak bagi berapa? Okey, dia nak bagi 4 markah. So kamu tulis ke-4 markah, ke-4 tahap. Okey, iaitu okey, tahap zaman, okey, zaman prasejarah. Ialah okey, iaitu zaman okey, Paleolitik. Okey, Paleolitik dan zaman Mesolitik. Okey. Okey, kemudian itu zaman air batu lah. Miocene, Pliocene tu zaman air batu. Kau jangan salah zaman okey, zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Kemudian okey, terdapat okey, zaman okey, Neolitik, okey, dan zaman logam. Okey, zaman logam, akhir zaman belum lagi. Okey, so inilah dia. Okey, kamu mentionkan Paleolitik, Mesolitik, kemudian terdapat zaman Neolitik dan zaman logam. 4 markah. Okey. Okey, itu tahap-tahap zaman prasejarah. Jangan buat Miocene, Pliocene tu semua itu zaman air batu. Ini Faris Hamzah ni nak kena bagi air batu dalam kepala dia. Okey, kena bagi air batu. Ini okey. Okey, ada pula zaman Miocene. Okey, baik. Kita teruskan. Alright. Ini soalan kebat. Ingat soalan kebat jangan kurang sebat. Soalan kebat ini penting. Okey, so kalau kita lihat soalan kebat di sini, ini soalan kebat bahagian C Okey, soalan kebat, zaman Paleolitik dianggap sebagai zaman yang paling mencabar. Zaman Paleolitik iaitu zaman batu awal yang first tu. Kita dekat dengan akhir zaman atau kita hidup di akhir zaman? Kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman Baik, zaman politik dianggap sebagai zaman paling mencabar. Berikan hujah anda. Maknanya berikan sebab-sebab anda. Berikan bukti-buktinya. Okey. Okey, kod. Bagus Faris. Okey, kita tengok berapa markah dia nak bagi. 3 markah. Bila 3 markah kita bagi 3 poin. Bagi 3 poin lengkap 3 poin. So macam mana nak jawab cikgu? Mudah saja. Okey. Zaman paling mencabar. Kenapa? Okey. Kita buat dia punya sketch dulu. Sketch dia punya jawapan dulu. Kamu apa yang terfikir dalam kepala kamu? Iaitu mereka hidup dalam keadaan menggunakan mereka hidup dengan peralatan yang ringkas. Yang ringkas tu maknanya apa? Maknanya menggunakan batu, kan, tulang-tulang, peralatan menggunakan tulang-tulang, kan, kayu. Kemudian kita tahu bahawa seterusnya, mereka hidup dalam dalam penempatan seperti apa? Seperti gua dan lubang bawah tanah. Itu diorang dulu tinggal dalam gua dan lubang bawah tanah. Hidup dalam ketakutan hidup dengan peralatan yang ringkas, kemudian hidup dalam penempatan seperti gua dan juga lubang bawah tanah. Lubang bawah tanah tu gua jugalah, tapi dia ada lubang bawah tanah. Itu cara dia. Baik cikgu, cukup ke 2 poin ini? Kalau kamu nak bagi 2 poin ini pun dah cukup dah. Tapi 3 markah. Macam mana cikgu? Okey, macam ni. Jom kita tengok. Ini yang cikgu bagi tadi fakta kan? Lubang hidung. Orang tak hidup dalam lubang hidung, pandai. Lubang hidung ni terlalu kecil. Lubang hidung terlalu kecil. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Macam mana nak jawab soalan ini? Jom kita tengok. Okey. Zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik dianggap sebagai zaman paling mencabar kerana mereka hidup
Okey, dengan menggunakan peralatan yang ringkas. Okey, itu fakta. So, bagaimana kita nak tambahkan lagi, cikgu? Peralatan yang ringkas. Kamu boleh tambah dengan huraian atau contoh. Itu pun markah tau. Jadi kita lihat mereka hidup dengan menggunakan peralatan yang ringkas. Okey, contoh peralatan itu, ataupun kita boleh buat kebanyakan. Kebanyakan peralatan mereka dibuat dari batu dan tulang haiwan. Dibuat dari batu dan juga tulang haiwan. Bukan dari daripada. Daripada batu dan tulang haiwan. So itu adalah huraian. Kemudian kita boleh buat selain itu. Mereka juga hidup dalam dalam kita ni cikgu BM. Dalam penempatan seperti gua dan lubang bawah tanah. Nampak tak di sini cikgu buat 2 fakta dan 1 huraian. Huraian kepada cikgu. Ni huraian dia. Kebanyakan peralatan mereka dibuat daripada batu dan tulang haiwan. So itu huraian. Bermakna 2 fakta dan 1 huraian. Dapatlah 3 markah. 3 markah. Baik, ada yang bertanya. Iaitu cikgu apa beza dari dengan daripada? Senang je. Sebab kamu tanya kepada orang yang betul. Untuk pengetahuan kamu, cikgu dulu pun mengajar BM. Mengajar BM Form 1 sampai Form 5. So cikgu tahu jugalah. Cuma cikgu tak nak buka kelas BM. Tak nak buka kelas BM. Baik, dari untuk tempat dan masa. Betul. Dari untuk tempat dan masa. Daripada adalah iaitu asal usul. Daripada asal usul. Iaitu daripada manusia ataupun daripada bahan-bahan tertentu. So itu merujuk kepada bukan tempat dan bukan manusia. Bukan tempat dan bukan masa. Kalau untuk Faris kata kalau grammar salah kena potong markah ke cikgu? Tidak. Dalam sejarah kalau kamu salah menggunakan perkataan macam tadi kan, daripada kan, dia tak ada potong markah. Tak ada potong markah tak ada. Sebab ini bukan kelas ataupun bukan kertas PM, ini kertas sejarah. Tak potong markah. Dia nak tengok point aja. Tapi kalau kita buat dalam bentuk grammar ataupun tata bahasa yang betul kan bagus, kan? Baik, Ahmad Mutawali dan gimana pula? Baik. So habis dengan soalan sejarah tingkatan 1. So sekarang kita pergi kepada soalan sejarah tingkatan 2. Ini kalau kita lihat maklumat berikut berkaitan dengan faktor kejatuhan. When your guru sejarah NGO is also guru BM. Baik. Maklumat berikut berkaitan dengan faktor kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Faktor kejatuhan iaitu masalah perpaduan. Masalah perpaduan. Cikgu mengulang Cikgu cuba ulang. Kamu ingatkan seluruh bab sejarah tingkatan 2 ada 10. Iaitu yang pertama tentang Kerajaan Alam Melayu, yang kedua tentang sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi Kerajaan Alam Melayu. Yang ketiga iaitu berkaitan dengan sosio-budaya, iaitu tulisan dan bahasa Kerajaan Alam Melayu. Yang keempat berkaitan dengan agama dan kepercayaan Kerajaan Alam Melayu. So 4 bab pertama Kerajaan Alam Melayu. Bab yang kelima iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Bab yang keenam Johor Riau. Bab yang ketujuh iaitu berkaitan dengan pengasasan kerajaan Selangor, Perak, Terengganu dan juga Pahang. Kemudian bab yang ke-8 pengasasan kerajaan Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Negeri Sembilan. Dan bab yang ke-9 iaitu warisan daripada
daripada kerajaan Perlis, Kedah, Kelantan dan Negeri Sembilan, dan bab 10 adalah Sabah Sarawak. So 10 bab. Nampak 10 bab. So bermakna okey, kejatuhan keseluruhan Melaka ni adalah daripada bab yang kelima tadi. Okey, bab yang kelima. So masalah perpaduan. Jelaskan masalah tersebut. So kita tahu kejatuhan Melaka ni ada salah satunya ialah masalah perpaduan. Apa dia masalah perpaduan ni, cikgu? Antaranya, okey, kita boleh tulis kat sini. Kalau kamu dapat soalan macam ni, sketch je kat tepi jawapan dia supaya kamu tak lupa. Sketch ya, kat tepi tu. Sebagai contoh, okey, pertama sekali kerana apa, cikgu? Kerana rakyat dia tidak bersatu padu. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu masalah apa? Okey, perebutan kuasa antara pembesar. Okey. Ya, pemerintah pilih kasih. Ya, betul, boleh juga. Okey, pemerintah pilih kasih. Mengamalkan sikap pilih kasih. Boleh. Jadi di sini kamu ada 3 hingga 4 poin. Tapi kamu nak jawab berapa? 2 je lah. Sebab 2 markah. Jadi kamu boleh ambil mana-mana 2 dan kamu buat ayat jawapan. Sebagai contoh, okey, masalah perpaduan. Okey, masalah perpaduan menjadi punca, menjadi faktor. Okey, faktor kejatuhan. Okey, kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Melaka kerana rakyat Melaka tidak bersatu padu. Ya, bersatu padu, itu satu. Okey, kemudian selain itu okey, berlaku perebutan kuasa. Okey, dalam kalangan pembesar, okey, pembesar kerajaan Melaka. Cukuplah. Okey. Okey, jadi bermakna rakyat Melaka tidak bersatu padu, kemudian berlaku perebutan kuasa dalam kalangan pembesar kerajaan Melaka. Cukuplah 2 markah. Senang. Okey, senang sebenarnya. So, pilih kasih girlfriend ke apa? Okey. Jap, cikgu. Nak tanya, zaman paleolitik ni kan orang dia betul-betul berketurunan Nabi Adam ke tak berketurunan? Okey. Baik. Untuk soalan itu, cikgu nak tanya dulu. Okey, sila perkenalkan diri. Siapakah Riaz Gremori? Kalau kamu perkenalkan diri, cikgu jawab. Kalau kamu tak perkenalkan diri, cikgu tak jawab. Sila perkenalkan diri. Siapa nama kamu sebenar? Okey. Okey. Dapat Baik. Dah bagi nama sebenar baru cikgu jawab. Alright. So itu soalan A. Okey, iaitu masalah perpaduan. Soalan yang B. kita tengok bincangkan kesan kepada negara kita. Okey, kesan kepada negara kita sekiranya masalah perpaduan ini tidak ditangani. Kalau masalah-masalah perpaduan ini, kalau kita tak handle dia dengan betul, what is the effect? Apa kesan dia? So nak jawab macam mana, cikgu? Tengok peruntukan markah. Berapa markah? 4 markah. Kalau 4 markah, macam selalu cikgu ajar, kalau 4 markah, okey, tak payah banyak-banyak fakta. 2 fakta, okey, dan juga okey, tambahkan dengan 2 huraian. Cukup. Nampak? 2 fakta, 2 huraian. So macam mana jawab, cikgu? Mudah saja. Cari 2 fakta. Kalau katakan berlaku masalah perpaduan ini, apa yang akan berlaku agaknya? Okey, yang pertama sekali kamu boleh sketchkan idea kamu. Pertama sekali, apakah kesan dia kalau masalah perpaduan ini berlaku? Bermakna kita akan kata keadaan menjadi huru hara. Maknanya tidak ada keamanan lah. Okay, kerana tidak ada keamanan kerana berlaku persengketaan kaum. Persengketaan kaum. Dan yang kedua kita boleh ambil iaitu negara menjadi mundur. Mundur maknanya apa? Tidak maju.
Tidak maju. Cukup kat situ dulu. Okey. Jadi bila kamu dah tulis fakta itu, kamu mulakan dengan ayat jawapan terus. Ayat dia macam mana cikgu? Okey. Kamu mulakan dengan kesan. Okey. Okey. Ataupun sekiranya saya letak 4 fakta instead of 2 fakta 2 huraian. Boleh. Okey, mungkin ada yang kata, cikgu boleh tak saya bagi 4 fakta? Boleh. Tak ada masalah. Tetapi kebanyakan pelajar kurang ingat 4. Senang lagi ingat 2 berbanding ingat 4. Betul tak? Kan. Kalau 4 orang, nama pun kadang-kadang susah nak ingat. Kalau 2 lagi senang. Kalau bagi 4 huraian boleh tak? Faris, kalau kau nak huraikan, kau kena bagi fakta dulu. Kalau tak ada fakta, kau nak hurai apa? Kau tak ada hurai apa-apa tahu. Macam apa tahu? Macam kamu nak rumah. Okey, kamu nak dapur tapi tak nak rumah. Macam mana tu? Kamu nak dapur tapi tak nak rumah. Macam mana kalau ada dapur mestilah ada rumah. Tapi kamu tu saya tak nak rumah, saya nak dapur je. Macam mana tu? Nampak. Nak bilik tapi tak ada rumah. Itulah. Nak bilik tapi tak ada rumah. So kena ada rumah dulu baru ada bilik. Kena ada rumah dulu baru ada dapur. So kena ada fakta dulu baru ada huraian. Macam tu cara dia. Okey. Bagus Faris Hamzah. Persoalan yang bagus kamu bagi tu. Okey, kita try 2 fakta 2 huraian Kesan kepada negara. Kita lihat sekiranya masalah perpaduan ini atau tidak ditangani, kita boleh bagi tahu iaitu keadaan negara akan menjadi apa? Menjadi huru-hara. Huru-hara. So, ini fakta. Kemudian kamu beri huraian. Kenapa hal ini disebabkan berlaku. Kita kata akan berlaku banyak pergaduhan. Pergaduhan dan juga ketegangan kaum. Ketegangan kaum. Akibat tiada perpaduan. Yes. Itu huraian. Nampak tak? Huraian ni sebenarnya kamu boleh create daripada fakta tadi. Daripada fakta tadi kamu boleh create huraian. Baik. Kemudian kita akan pergi kepada fakta seterusnya. Selain itu, gunakan penanda wacana. Selain itu, negara akan menjadi huru-hara pula, menjadi mundur. Jika berlaku masalah perpaduan. Kemudian berikan huraian. Huraiannya negara mundur macam mana? Negara tidak dapat menjadi negara maju. Negara maju kerana masyarakatnya ataupun kerana rakyat tidak bersatu. Dalam semua perkara. Kerana rakyat tidak bersatu dalam semua perkara. Bermakna negara tidak dapat menjadi negara maju. Kalau kita rakyat tidak bersatu dalam semua perkara. So, nampak tak bahawa cikgu berikan satu fakta, satu huraian. Satu fakta, satu huraian. Dengan cara itu, kamu akan dapat full mark 4 markah. Senang aja sebenarnya. Ini Faris Hamzah pun boleh buat. Saja dia buat macam tak tahu, padahal tahu dia tu. Betul tak? Betul tak Roy? Roy pun boleh buat juga kan Roy? Senang jadi kan? Jadi inilah cara. Saya lupa fakta dia. Lupa fakta dia. Bukan susah pun. Tak susah pun. Alright. So, kita dah bincangkan kesan kepada negara. Baik, seterusnya. Kita lihat soalan C. Pada pendapat anda, sekali lagi, pada pendapat anda, apakah tindakan
Okey, apakah tindakan, tak ada pendapat pada pendapat anda, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh generasi muda untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat pada masa kini? So pada pendapat anda, apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh generasi muda untuk mengekalkan perpaduan? Kamulah generasi muda. Cikgu generasi belia. Kamu generasi muda. So apakah tindakan yang kamu boleh buat untuk mengekalkan perpaduan? Okey. So nak jawab ini soalan kebat ini soalan kebat. So soalan kebat ni macam mana nak jawab cikgu? Okey. Iaitu kita tengok kepada 4 markah. So kalau 4 markah bermakna kamu boleh buat macam tadi, 2 fakta, 2 huraian, ataupun juga kamu nak bagi 4 fakta pun boleh. Boleh Baik. So apa tindakan yang dilakukan oleh generasi muda untuk mengekalkan perpaduan? Okey. Pertama sekali, generasi muda kenapa? Macam kamu semua. Pertama sekali, kita perlu saling menghormati. Okey, menghormati. Okey, antara satu sama lain, betul? Perlu menghormati. Kemudian juga yang kedua, kita boleh buat apa? Saling bertolak ansur, ataupun kita boleh buat apa? Paling penting kita boleh buat kempen. Kempen bagi memupuk perpaduan. Okey, kempen untuk memupuk perpaduan. Kemudian juga seterusnya kita boleh bagi apa lagi? Selain daripada kempen untuk memupuk perpaduan, kita juga boleh berikan fakta-fakta tindakan yang boleh dilakukan yang lain, iaitu mengeratkan mengeratkan hubungan dengan semua kaum. Mengeratkan hubungan dengan semua kaum di negara kita ni. Yes. Mengeratkan hubungan. Dan yang paling penting sekali, ada yang Anet bagi. Iaitu apa? Iaitu saling bertolak ansur. Saling bertolak ansur. Sifat-sifat ini yang penting. Jadi bila kita dah ada idea, dah sketch idea tu, kita boleh mulakan menjawab. Cara menjawabnya iaitu kamu mulakan dengan pada pendapat saya. Pada pendapat saya. Kelas sejarah berasa macam kelas moral. Pada pendapat saya, tindakan yang boleh dilakukan untuk mengekalkan perpaduan adalah menyemai sikap saling, kita tambahkan ayat sikit bagi dia cantik. Menyemai sikap saling menghormati antara satu sama lain. Itu satu. Satu. Yang kedua, kita boleh buat selain itu, kempen memupuk perpaduan perlu dilaksanakan. Dilaksanakan di mana? Di media sosial, sosial dan media hiburan. Media sosial dan media hiburan. Maknanya, contohnya macam kalau kita tengok di Insta, di FB, di Twitter, kita kena buat kempen-kempen untuk bersatu padu dalam media sosial itu. Barulah kita dapat mengekalkan perpaduan. Kan? Kempen-kempen macam tu. Memupuk perpaduan. Kempen korek hidung. Kempen memupuk perpaduan itu dilaksanakan. Kemudian, kita boleh buat seterusnya. Generasi muda, kita ambil daripada ayat soalan. Generasi muda juga perlu mengeratkan hubungan dengan semua kaum. Boleh tambahkan lagi.
tidak kira okey, bangsa dan agama. Itu. Okey, itu yang ketiga. Dan akhir sekali, bila kamu nak tamatkan tu, akhir sekali. Akhir sekali, okey, generasi muda. Okey, haruslah saling okey bertolak ansur. Okey, bertolak ansur, okey, dan berbudi bahasa. Okey, terhadap semua kaum, okey, di negara kita. So macam tu. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, dengan cara ini kita boleh dapat banyak poin dan kita boleh dapat markah yang maksimum untuk soalan-soalan seperti ini. Nampak tak? Kita boleh dapat markah yang maksimum. Okey, baik. So macam mana? Boleh jawab untuk soalan ini? Kita tengok dalam tempoh masa setengah jam sahaja, kita telah berjaya menjawab 3 soalan. 3 soalan berkaitan dengan soalan-soalan bahagian B. Yang mana membawa kepada 10 markah setiap satu soalan. Okey, boleh, bagus. Okey, kita cikgu. Okey. Tak nak orang ingat saya maaf tadi. Okey. Okey, baik. Ada tadi yang bertanya okey, yang bertanya. Okey. Okey, baik. Nak jawapan. Baik, ada yang bertanya tadi berkaitan dengan okey. Cikgu nak tanya, zaman Paleolitik ni kan, orang dia betul-betul berketurunan Nabi Adam ke tak? Berketurunan. Nak tak cikgu jawab soalan ni? Sebab ada yang tanya, okey, betul ke orang zaman Paleolitik tu orang keturunan Nabi Adam, keturunan Adam? Ataupun macam mana tu? Bukan cikgu dah jawab kali tu. Tak macam cikgu bilang berdasarkan teori. Okey. Oh, ada yang kata nak. Okey, ya. Ya, okey. Okey. Nak dengar yang lain-lain nak tahu tak? Nak tahu tak? Okey. Boleh. Kita menjawab soalan pun penat kan? Kita break sekejap, kita main teori . Kita main teori. Kenapa pula kamu rasa bukan? Kita main teori. Boleh kita bermain dengan teori. Tapi kalau main dengan teori ni kita tak boleh record. Kita kena pause record. Kita sambung. Okey, kita sambung balik. Okey. Saya pergi kat tujuan kenapa saya hidup lah. Okey, dating. Baik, kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan keempat, gambar berikut menunjukkan kaum di Sarawak. So, apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seorang ketua? Kamu tahu kan, kaum-kaum di Sarawak, dia ada banyak kaum seperti Iban, Bidayo, kemudian ada Murud, kemudian ada Kenyah, Kelabit dan sebagainya. So, setiap kaum itu ada ketua suku. So, apakah ciri-ciri yang perlu ada? The characteristic yang perlu ada dalam diri seorang ketua. Okey, baik, adil tu common sangat sebenarnya. Paling penting ketua itu mesti apa? Mesti mengetahui, betul tak? Adat resam, betul? Adat istiadat dan pantang larang, pantang larang kaum. Betul tak? Seorang ketua mesti tahu. Orang Iban dia ada adat istiadat, ada pantang larang dia. Orang Murud ada adat istiadat dan pantang larangnya. So dia mesti tahu. Ketua mesti tahu. Okey, adat istiadat dan pantang larang kaum tersebut. Dan satu lagi, kita boleh ambil poin yang satu lagi iaitu seorang ketua suku perlu bebas. Bebas dari pengaruh pengaruh kuasa lain.
Contoh macam kalau kita lihat, kita ada belajar tentang Sabah Sarawak, di mana Sarawak tu kalau ada ketua suku kaum, mereka bebas daripada pengaruh kerajaan-kerajaan Brunei, ataupun kerajaan Sawaku, Kalka, dan juga banyak kerajaan Sadong. Jadi itu semua dia bebas. Dia not influenced by any government yang ada di situ. Itu dipanggil ketua suku. Okey. Jadi bagaimana nak menjawab soalan ini? Sebab kita tahu 2 markah, kita berikan dulu. Okey. So kita bina ayat. Ciri-ciri. Mulakan dengan ciri-ciri yang perlu ada. Yang perlu ada dalam diri seorang ketua suku. Ketua suku adalah dia macam tu. Okay, ciri-ciri yang perlu ada dalam diri seorang ketua suku adalah mengetahui adat istiadat dan pantang larang. Pantang larang kaum mereka. Kaum mereka lah. Kalau iban lah. Kan, kalau murut lah. Selain itu, ketua suku juga bebas. Bebas dari pengaruh. Pengaruh kuasa lain. Cukup untuk 2 markah. Cukup untuk 2 markah. Baik. Mudah je kan? Senang je kan? Senang. Baik. Jom kita tengok untuk yang B. Yang B ni mesti ramai yang lupa kat ni. B ni mesti ramai lupa. Iaitu setiap ketua suku mempunyai gelaran tersendiri. Apakah gelaran-gelaran yang diberikan kepada setiap ketua suku di Sarawak? Bagus. Ingat peran lepo je. Baik. Kamu tak perlu mentionkan nama kaum. Just nama-nama ketua saja. Gelaran-gelaran dia. So kalau macam Roy dia kata, dia ingat peran lepo saja. So kita boleh tulis peran lepo. Lagi apa lagi? Untuk orang Iban, ketua dia dipanggil apa? Orang Iban. Iban ketua dia dipanggil apa? Bobo Hizan tu bomoh pandai. Itu di Sabah. Ini di Sarawak. Take note Ini di Sarawak. Bukan di Sabah. Bobo Hizan tu adalah bomoh, bukan ketua. Okey. Baik, peran lepo. Lagi siapa? Okey. Ya. Okey, tuai rumah. Bagus, tuai rumah. Sendiri orang Sarawak tak kenal. Okey. Kemudian lai hiareh. Lai raih. Lai raya. Okey, dan satu lagi. Bermula dengan huruf K. K. Huruf K iaitu kelunan apa? Kaudinya tu mana? Kaudinya tu suku kaum itu adalah kerajaan dalam Melayu. Kelunan Maren. Ya, bagus. Okey, Faris, Kelunan Maren. So 4 ni. Okey, peran lepo, tuai rumah, lai hiareh, lai raya dan juga Kelunan Maren. Wah, saya ingat. Dia bagi clue je. Kelunan Maren. Terus ingat. Kan? Okey. Baik. So, soalan C. Di Sarawak dan Sabah terdapat pelbagai kaum dan suku. So, pada pendapat anda, apakah yang anda dapat daripada keunikan ini? Pada pendapat anda, apakah yang anda dapat daripada keunikan ini? Apa yang kamu dapat? Faris Hamzah. Kita tengok. Okey, berapa markah? Kita tengok dia nak 4 markah. So kalau 4 markah bermakna berilah 2 fakta, 2 huraian ataupun 4 fakta juga. Okey, baik. Cara dia bagaimana cikgu? Cara dia begini. Okey, kita lihat di sini. Okey, kita akan mula dengan pada pendapat saya. Okey. Pada pendapat saya, okey. Okey, pada pendapat saya keunikan pelbagai kaum okey dan suku
okey, di Sarawak, okey, di Sarawak dan Sabah, okey, memberi peluang, okey, peluang kepada saya untuk mengenali, mengenali dan menghargai. Mengenali ya, mengenali. Untuk mengenali, okey, pelbagai kepelbagaian kaum. Okey, kepelbagaian kaum di sana. Okey, di sanalah. Di sana. Okey. Itu kita tahu maknanya untuk mengenali kepelbagaian kaum. Okey, di sana. Okey, dan huraian dia. Okey. Huraian dia iaitu setiap kaum okey memiliki perbezaan yang unik, okey, dari sudut makanan, kata Roy Ang, makanan, pakaian, tradisi, okey, kemudian juga perayaan dan juga kegiatan ekonomi. Itu huraian. Betul? Tempat tinggal kan. Jadi setiap kaum memiliki perbezaan yang unik dari sudut makanan, pakaian tradisi, perayaan dan kegiatan ekonomi. So, ini memberi peluang pada saya untuk mengenali kepelbagaian kaum di sana. So, di situ sahaja sudah ada 2 markah. Dah ada 2 markah Okey, baik. Kemudian kamu tambahkan sebab 4 markah, kena bagi 2 lagi. Selain itu, okey, keunikan mereka. Keunikan ini melahirkan perasaan bangga. Bangga terhadap keunikan. Keunikan ini melahirkan perasaan bangga terhadap negara kita ataupun terhadap tanah air. Itu paling penting. Hal ini kerana apa? Kerana tidak terdapat negara lain yang seunik negara kita. Hal ini kerana tidak terdapat negara lain yang unik seunik pula yang unik yang unik dan hidup hidup dalam harmoni seperti negara kita. Baik, ini adalah berkaitan dengan 4 markah. Keunikan ini melahirkan perasaan bangga terhadap tanah air. Kenapa bangga? Kerana hal ini tidak terdapat di negara lain. Yang maknanya hal ini kerana tidak terdapat negara lain yang unik dan hidup dalam harmoni seperti negara kita. Kamu tahu tak Afghanistan, kemudian juga Turkmenistan, kemudian juga Pakistan, kemudian juga di kawasan Iraq, even Europe sendiri mereka tidak menghormati kaum-kaum lain. Mereka mengutamakan kaum-kaum mereka sendiri. So kaum-kaum minoriti itu akan dipinggirkan. Betul, berbanding negara kita negara kita ambil semua kaum. Sebab itu negara kita cuti banyak. Negara kita cuti banyak. Kan? Orang Melayu ada hari raya, orang Cina ada tahun baru Cina. Kemudian orang India ada Deepavali. Semua nak ambil seminggu cuti kan? Kemudian kamu tengok, ada hari gawai cuti. Hari gawai pun cuti. Asyik cuti aje lah. Kita cuti. Kan? Jadi itu kepelbagaian negara kita. Betul.
Betul, sebenarnya dalam banyak-banyak negara di dunia, Malaysia antara negara yang paling banyak cuti. Paling banyak cuti negara kita. Dan negara kita, kalau negara lain ada 4 musim, negara kita ada lagi banyak musim. Negara mereka ada 4 musim je. Kan? Musim panas, kemudian musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Kita banyak. Kan? Kita ada banyak musim. Okey, musim apa? Musim hujan, musim tengkujuh. Okey, kemudian musim panas, kemudian musim durian, kemudian musim rambutan, musim banjir, musim cuti sekolah. Apa lagi musim? Banyak musim. Kan? Kan? Kena pula musim denggi, musim tukar PM, musim COVID, musim pilihan raya. Ya Allah, banyaknya musim. Kan? Jadi, kita negara kita unik. Tak bangga ke korang dengan Malaysia? Bangga kot. Kita banyak musim shopping, yes. Musim shopping pun ada. Yeah. Kemudian musim study. Bila nak exam je semua study. Oh, musim study, semua stres. Dia ada musim-musim dia. Kan. Jadi ya, kemudian musim cuti, musim demam, Allah banyak musim. Banyak musim. Kena pula kamu kecil-kecil dulu kan. Suka tengok Ultraman. Kawan-kawan kamu pun suka Ultraman. Oh, musim Ultraman. Kemudian macam-macam musim lah kan. Sekarang ni kalau muzik, musim K-pop. Musim K-pop pun ada, musim Korean drama pun ada. Oi, macam-macam musim lah. Oi, banyaknya. Musim Beyblade. Ada musim Beyblade. Main Beyblade okey. So, musim buat dosa. Cikgu can give you so many recommendation untuk K-pop. Tak payah, tak payah, tak payah. Cikgu tak ada masa nak tengok. Tak ada masa nak tengok TV lah. Sorry sangat-sangat.